Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid tahun 6 Bumi. Okey, bertemu lagi kita di dalam kelas sains ya. Untuk kali ketiga, jadi kita akan teruskan pembelajaran kita dengan kemahiran proses sains yang seterusnya ya. Kita masih lagi di dalam tajuk kemahiran proses sains ya. Okey, apa kemahiran proses sains yang kita akan pelajari hari ini? Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, saya nak kamu faham tentang menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, yang kedua ialah mentafsir data. Yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Okey. Kalau kita lihat ketiga-tiga kemahiran proses sains ni seolah-olah macam kita jarang guna kan, tapi sebenarnya tidak. Okey, kita akan lihat dekat mana kita akan biasa guna benda ni Alright. Okey, kita teruskan dengan yang pertama, apa itu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, definisi dia memerihalkan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Dia kata, memerihalkan ni maksudnya menjelaskan sesuatu kejadian, apa yang berlaku tu, fenomena ke. Okey, kita tengok dia punya perubahan parameter dia. Yang pada kejadian yang berlaku tu, satu peristiwa tu kita lihat pada perubahan parameter. Okey, parameter ni biasa kita guna dalam mengawal pembeli ubah kan. Okey, parameter ni apa? Adalah ciri yang menerangkan sifat sesuatu objek. Okey, dalam ni dia dah bagi dah contoh parameter dia. Lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Banyak parameter kan sebenarnya, tapi yang ni antara contoh yang mungkin akan digunakan dalam perhubungan ruang dan masa tapi kita kaitkan pula dengan perubahan parameter ni tadi, kita kaitkan dengan urutan masa, time sequence, maksudnya urutan masa lah. So maksudnya melibatkan masa. Sepanjang masa tu berjalan, bagaimana perubahan parameter tu berlaku. Itu yang kita nak tahu. Okey, kita lihat contoh. Okay, kita tengok video ni. Okay, semasa video ni berjalan, kamu diminta melihat apa perubahan parameter yang berlaku. Okey, kita lihat video ni. Saya buka YouTube. Okey. Okey, kamu lihat video sedang berjalan, nampak ada bayang-bayang bayang-bayang macam bergerak kan. Bayang-bayang ni bergerak. Okey. So objek dia bayang-bayang. Parameter dia apa? Parameter dia tu yang kamu kena tentukan perubahan parameter dia. Okey. Jadi dalam contoh ni, perubahan parameter yang mungkin berlaku ialah, okey, dalam contoh ni perubahan parameter yang mungkin berlaku sebenarnya apa dia? Ada 3 kat sini. Cikgu dah kesan 3 perubahan parameter yang berlaku. Masa berjalan tu ada 3 perubahan parameter yang terlibat Okey. Yang pertama apa dia? Kedudukan. Okey. Apabila masa bertambah, kedudukan bayang-bayang berubah. Kedudukan bayang-bayang. Bayang-bayang tu kedudukan dia berubah kedudukan dia. Dia dah tak duduk dekat, mula kan dia belah kiri. Mula lepas tu dia nak menegak. Tu maksudnya dia punya kedudukan. Okey. Yang kedua, panjang. Apabila masa bertambah, panjang bayang-bayang berkurang. Nampak tadi kan? Bayang-bayang tu masa dekat belah kiri dia panjang. Bila dia makin ke tengah dia makin pendek. Itu maksudnya panjang bayang-bayang tadi tu berkurang. Okey. Yang ketiga, saiz. Masa dekat belah kiri tu saiz bayang-bayang tu nampak besar. Tapi bila dekat dah makin tengah, dia dah bergerak ke tengah, saiz tu makin mengecil.
Apabila masa bertambah, saiz bayang-bayang semakin mengecil. Jadi macam mana kita nak gabungkan? Kita gabungkan je lah. Dia punya perubahan parameter tu kita susun lah satu-satu. Tapi tak payahlah tulis satu-satu ayat tu, kita gabungkan ayat tu. Jadi jawapan dia jadi macam ni. Okey, dah cikgu alih dulu. Ni, bawah. Apabila masa bertambah, kedudukan bayang-bayang berubah. Panjangnya berkurang dan saiznya mengecil. Boleh faham? Ketiga-tiga perubahan parameter tadi tu, kedudukan, panjang dengan saiz kita gabungkan. Tapi kaitkan dengan pertambahan masa. Alright. Itu contoh untuk mengukur dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, kita teruskan. Mentafsir data pula. Okey, cikgu naikkan ni ke atas balik. Alright. Mentafsir data. Apa definisi maksud dia? Kemahiran memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey. Kemahiran, skill. Okey. Memberi penerangan. Kita bagi explanation lagi. Explanation ni macam mana? Yang rasional. Okey. Tentang objek, peristiwa atau pola. Dekat dalam kita bagi penerangan tentang objek. Tentang objek ataupun suatu peristiwa yang kita nampak ataupun perubahan, trend dia. Perubahan. Biasanya daripada mana kita dapat benda ni semua? Kita dapat benda-benda ni semua daripada ni. Dari mana data yang dikumpul? Daripada data yang dikumpulkan. Kita dapat semua maklumat tu daripada data yang dikumpulkan. Jadi, kalau kamu ingat, dulu itu minggu kedua tak silap saya, ke pertama saya tak ingat, saya ada sentuh tentang kemahiran proses sains berkomunikasi. Kemahiran proses sains berkomunikasi adalah cara bagaimana kamu mempersembahkan data. Sekarang ni daripada data yang kamu dah persembahkan tu, yang ada tu, kita nak tafsir. Jadi ingat balik, data-data yang kita persembahkan tu dalam bentuk apa yang kita dah belajar. Dia mungkin boleh jadi dalam bentuk jadual, satunya. Okey? Boleh jadi dalam bentuk carta palang. Ni carta palang, ataupun carta pai. Ataupun yang ketiga, kita boleh jadi juga dalam carta pengelasan, jadual pengelasan. Okey? Jadi daripada data-data yang dikumpulkan ni, kita buat tafsiran yang rasional. Okey. Daripada jadual, carta pai ni semua ni, kita buat tafsiran. Cara nak buat tafsiran senang je sebenarnya. Dia lebih kurang macam memerhati je. Tajuk memerhati. Kita perhati jadual tu, kalau dia banyak kes, kita guna perkataan paling. Kalau dia ada perbandingan, berbanding. Atau manakala. Macam tu je. Okey, kita lihat Kita lihat contoh. Contoh 1. Kita ada carta palang kecerahan mentol dengan lita. Okey, kalau carta palang ni, kita nampak ada kecerahan mentol dengan lita. Apa tafsiran yang munasabah yang kita boleh tafsirkan kat sini? Kalau cikgu lihat kat sini, ada dua tafsiran yang munasabah yang kita boleh tafsirkan. Yang pertama, apa dia? Lita elektrik Y menghasilkan kecerahan mentol yang paling tinggi. Ni, Y ni, dia menghasilkan kecerahan mentol paling tinggi. Nampak kan? Dia memang carta palang dia paling tinggi kan? So, itu tafsiran yang pertama. Macam memerhati tadi kan? Sebab dia ada 4 kes kat sini, kita guna perkataan paling. Okey? Ataupun kita ambil yang paling rendah. Tafsiran 2. Lita elektrik X menghasilkan kecerahan mentol paling rendah. X ni. Carta palang dia paling rendah kan? Jadi kita tafsirkan dia paling rendah. Menggunakan perkataan paling juga. Sebab ada 4 kes tadi kan? Okey. Sama macam memerhati kan? Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Ni carta jadual pengelasan. Sumber tenaga. Boleh diperbarui. Tidak boleh diperbarui. Boleh diperbarui apa dia? Matahari, air, angin.
Tidak boleh diperbarui petroleum, gas asli, arang batu. Kalau macam ni macam mana pula? Ada dua situasi, kan cikgu dah cakap dalam memerhati hari itu kita guna perkataan berbanding atau manakala. Yang ni agak boleh tak guna berbanding? Tak sesuai kan? Sebab dia bukan ada data pun, dia bukan ada ukuran pun. Dia hanya bagi tahu maklumat je kan. So kita guna manakala. Tafsiran dia pun satu je yang kita boleh buat. Okey, tafsiran dia apa dia? Tafsiran dia. Okey, sebelum tu ni gambar je lah. Gambar angin, matahari, air. Ni petroleum, gas asli, arang batu. Tak kena arang batu, ni gambar arang batu. Okey. Tafsiran dia macam mana? Tenaga yang boleh diperbaharui terdiri daripada matahari, air dan angin. Manakala tenaga tidak boleh diperbaharui terdiri daripada petroleum, gas asli dan arang batu. Guna perkataan manakala. Kalau kita belajar, berdasarkan yang tajuk yang kita belajar masa kamu belajar tahun 5, tenaga yang boleh diperbarui ni lebih lagi, betul tak? Ada matahari, air, angin, biojisim, kan? Antaranya biojisim, lagi satu ombak, kan? Agak-agak kalau kita letak tenaga yang boleh diperbarui terdiri daripada matahari, air, angin dan angin, manakala sebut semua. Matahari, tenaga yang boleh diperbarui terdiri daripada matahari, air, angin, ombak dan biojisim. Agak-agak boleh tak buat macam tu? Okey. Dekat sini itu fakta. Itu lain, itu fakta. Memang kita tahu dah tenaga boleh diperbarui tu, fakta dia ada 5 sumber tenaga tu kan. Tetapi kita buat tafsiran. Tafsiran kita mesti berpandukan jadual pengelasan. So kalau jadual pengelasan tu tak cerita pasal biojisim dengan ombak, tak payah cerita. Tak perlu cerita. Jangan nak lebih-lebih. Macam itulah maksudnya. Faham tak? Jangan nak memandai-mandai lah, senang cakap. Nanti jawapan tu daripada betul jadi salah. Okey? Kalau macam tu juga dengan tenaga tidak boleh diperbarui. Tetapi sekiranya contohnya kamu terletak kurang. Kamu jawab tenaga yang boleh diperbarui terdiri daripada matahari dan air. Angin tak sebut. Itu pun salah juga. Kamu tak habis tafsir dia. Tafsiran kamu tak lengkap. So hati-hati jangan sembrono lah cakap. Okay, alright. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya, mendefinisi secara operasi. Kemahiran proses sains yang ketiga. Apa mendefinisi secara operasi ni? Kemahiran mendefinisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan atau diperhatikan. Masih lagi kemahiran mendefinisi, memberi maksud tentang sesuatu konsep. Konsep apa? Konsep sains. Okey, konsep sains yang kita belajar tu banyak-banyak dalam buku teks tu. Tapi kita menyatakan, kita bagi tahu maksud tu dengan memberitahu apa yang kita boleh ukur ataupun apa yang kita boleh lakukan atau kita perhatikan. Tak faham lagi? Okey, tak faham. Kita tengok slide yang seterusnya.